mulakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Bandar Baru Sdn Perdana dan Bandar Baru Legenda Teluk Intan, rumah pertama golongan B40. Okay, coach nak bawa anda untuk tengok harga-harga rumah di bandar yang sedang membangun. Yang dulu mungkin dia adalah bandar baru, tapi sekarang dah jadi bandar yang berjaya. Rumah yang berada di Subang Bistari Shah Alam pada 17 tahun yang lepas, pada tahun 2004 dijual dengan harga RM175,000 hingga RM235,000. Dan pada harga ketika sekarang, tahun 2021, kita semak di dalam Mudah Domain Air Property, di mana harga jualannya meningkat ke RM585,000. Ini untuk rumah teres 2 tingkat di Subang Bistari Shah Alam, bandar yang telah berjaya. Okey, seterusnya adalah kita tengok pada bandar yang kedua, iaitu Cyberjaya. Cyberjaya di mana bandar dulu dikenali bandar baru, sekarang adalah bandar lama lah. Harga tahun 2004 RM120,800 dan pada harga sekarang tahun 2021 RM365,000. Dan aku yakin ramai yang tahu di mana harga rumah meningkat naik. Itu tak perlu kita bahaskan. Capital Appreciation kenakan nilai tanah itu berlaku kerana apa? Kerana ada kemudahan, permintaan tinggi di kawasan itu menjadikan nilai hak tanah tadi naik dan terus naik. Okey, dan tak lupa juga populasi penduduk meningkat. Nanti kita akan kongsikan tahun 70 sampai tahun 2020 populasi penduduk Malaysia ini meningkat bagaimana. Okey. So point dia daripada perkongsian coach tentang harga rumah ni bermaksud dulu setiap bandar baru dia bermula dengan tiada dan akhirnya dia akan berjaya kerana semuanya membuat satu perkataan yang jelas, iaitu selesa untuk tinggal. Bila tempat tu selesa untuk didiami, semestinya dia akan ada permintaan yang tinggi dan akhirnya siapa yang mampu, hanya siapa yang mampu saja boleh duduk dan tinggal di situ. Okey, seterusnya. Okey, master plan Bandar Baru Sdn Perdana. Okey. Tadi Eddie Hafiz dah kongsikan, Eddie Zamzila dah kongsikan, Eddie Nafis juga telah kongsikan master plan untuk Bandar Baru Sdn Perdana. Dan poin yang menarik yang dibawa oleh Eddie Nafis, apa perasaan tadi, ini adalah satu projek bandar baru yang tersusun dan terancang. Dia bukan dibangunkan secara berkelompok, di mana pemajunya pelbagai. Ini tanah keluasannya 1,012 ekar menempatkan 10,000 unit rumah dimajukan dan mungkin akan bertambah dengan saiz tanah tadi di sekelilingnya yang masih kosong boleh dimajukan lagi. Dan semestinya Bandar Baru Sdn Perdana ni kenapa seronok untuk kita jual? Dia adalah berstatus freehold, pegangan bebas dan reserve Melayu. Dan kita oleh kerana kita tak nak jadikan sebagai bandar ini tidak ada bangsa Cina atau India, kita buka 10% pemilikan tanah reserve Melayu itu kepada bangsa lain. Tetapi 90% pemilikannya adalah Melayu, Bumiputera. Ini visi kita, kalau misi kita adalah untuk membantu pemilikan hak tanah Bumiputera iaitu bangsa Melayu, nak menaikkan nilai pemilikan hak tanah orang Melayu kita. Ini adalah projek yang paling bagus untuk kita gerakkan untuk bangsa-bangsa kita miliki. Okay, coach nak bawa anda untuk tengok satu master plan untuk bandar Seremban 2. Kenapa coach bawa Seremban 2? Seremban 2 adalah bandar yang sebelum Bandar Baru Sdn Perdana wujud. Ini adalah contoh bandar baru yang dibangunkan paling awal dan cukup terancang. Siapa pernah pergi sana, coach pernah tinggal kat sana selama 5 tahun di Seremban 2, ada Central Park, ada kemudahan fasilitas yang lengkap dan waktu tu harga rumah teres 10 tahun lepas berharga hanya 165,000, 180,000, tetapi sekarang boleh survey, tengok dalam mudah, air property, kenaikan cukup hebat, naik sampai 3 kali ganda daripada harga 10 tahun yang lepas. So, untuk kita kita tengok orang yang mana duduk di Seremban, ada kesanggupan yang mana bekerja di Kuala Lumpur, KL dan membeli rumah di Seremban 2, yang mana jarak perjalanannya memakan masa 45 minit. Kenapa mereka sanggup mengorbankan masa mereka dan perjalanan untuk beli rumah dan tinggal di sini? Pertama adalah murah, yang kedua adalah rumah ini adalah sebuah rumah landed, cukup selesa untuk keluarga tinggal. Maksudnya dia sanggup, seorang ayah tadi sanggup bersusah payah untuk penat berulang-alik pergi kerja, tetapi dia mahukan anak-anaknya cukup selesa dan tinggal dalam environment
perumahan yang selesa untuk keluarga dan anaknya, isteri dan anaknya tinggal. Okey. Dan nak cari lagi projek perumahan yang sebegini rupa, yang berdekatan dengan harga sebegitu rupa, kita kena kembali ke tahun 10 tahun lepas. So sekarang ada tak projek sebegitu rupa, harganya yang menghampiri dengan nilai mampu milik, iaitu bawah 200,000? Yes, ada, iaitu Bandar Baru Setiawan Perdana dan Bandar Baru Legenda Teluk Intan. Tak dinafikan, cuba survey di mana-mana projek perumahan seluruh Malaysia, takkan ada tolok bandingnya dengan dua projek hebat ini. Contoh, anda boleh ambil satu projek yang mana mungkin di Kedah, tapi itu bukanlah projek pembangunan bandar baru. Dia adalah projek pembangunan yang mana taman perumahan. Okey, berkaitan dengan highway, yes, berkaitan dengan highway, tapi harganya adalah mencecah 240 sehingga 350,000. Bawah 200,000 ada tak? Inilah projek yang terbaik untuk kita cadangkan mereka miliki. Okey, seterusnya, kemudahan berdekatan. Okay, untuk projek Bandar Baru Setiawan Perdana ini, tak semua patut tahu ada kemudahan ini, iaitu Bandar Manjung, hanya 10 minit daripada Bandar Baru Setiawan Perdana. Baik, kemudahan yang dah sedia ada, kita tahu di mana di Manjung, Lumut, Tentera Laut Diraja Malaysia adalah pangkalan utamanya. Pusat maritim, kita ada TMB substation dekat sana, dan semestinya dekat situ adalah kita ada oil and gas, industri oil and gas. Dan untuk pengetahuan semua, tengah dalam proses dimajukan kawasan Setiawan Manjung ni sebagai industri. Dah ada pelaburan daripada Syarikat Pemaju di Penang, sebanyak pelaburan 1.2 bilion untuk dimajukan industri di kawasan Manjung Setiawan. Okey. Baik, fasilitis projek perumahan ni, anda hanya bukan beli sebuah rumah, tapi coach nak anda tahu juga yang mana miliki Bandar Baru Setiawan Perdana dan Legenda Teluk Intan, dia walaupun rumah untuk mampu milik, kos murah, kos yang rendah, tetapi dia menyediakan kemudahan, ada jogging track kat situ. Kalau clubhouse tadi, ada driving range untuk main golf pun ada. Ada swimming pool bersaiz Olimpik, dan tolong baca dalam saya sikit untuk maklumat tentang features yang ada dekat projek Bandar Baru Setiawan Perdana dan Legenda Teluk Intan. Okey, baik. Okey, ni contoh-contoh dia apa yang ada. Sekarang dah ready ke belum untuk kenal siapa Siti? Kalau dah ready, tolong thumb up. Boleh tak? Aku nak tengok. Boleh tak thumb up? Okey, alhamdulillah. Nasir dah thumb up. Okey, Daniel dah thumb up. Okey, Encik Farhan kita pun dah thumb up. Terima kasih. Baik, jom kita kenali Siti. Okey, Siti ni dia berpendapatan 3,500. Di mana dia bekerja sebagai cikgu, ataupun ini bahasa kita cikgu ataupun guru. Dan umurnya 26 tahun Siti ni. Siti bertemu dengan ejen hartanah yang mencadangkan untuk Siti membeli rumah prima apartmen di Bukit Jalil dengan harga RM320,000. Jom kita kenal si Ali pula. Ali pendapatan sama macam Siti, 3,500, bekerja sebagai guru ataupun cikgu. Umur 26 tahun, sama umur dengan Siti. Tetapi Ali bertemu dengan perunding hartanah Koperasi Hartanah Bersatu Berhad yang bernama Fauzi Ismail, yang mencadangkan untuk Ali memiliki rumah pertama di Bandar Baru Setiawan Perdana. Okey, baik. Jadi kita tengok apa yang Siti miliki. Siti beli rumah apartmen harga RM320,000, tempoh pinjamannya 30 tahun. Bulanan bayaran pinjamannya sebanyak RM1,600. Jangan cakap macam mana kira. Ini kena belajar sampai tak tahu macam kenapa harga 320, pinjaman 30 tahun, anggaran bayaran sewaannya, anggaran installment bulanannya pada bank adalah RM1,600. Okey, apa berlaku kepada si Ali pula? Ali yang jumpa Fauzi tadi, Fauzi Ismail tu, okey, dia beli rumah teres harganya RM192,000. Tempoh pinjamannya 30 tahun. Bulanan bayaran pinjamannya hanya RM960, hampir separuh daripada harga yang Siti pilih tadi. Okey. Dua-dua ada kemampuan, dua-dua ada kelayakan dan kemampuan. Okey, kita tengok aliran tunai Siti. Okey. Kalau semua masih fokus, boleh tak buat tangan macam ni? Fokus. Boleh tak? Fokus. Alamak, tak ramai yang buat. Okey, tahniah bagi yang buat. You are the best. Okey, apa aliran tunai Siti? Siti pendapatannya adalah RM3,500. Okey, dia ada APF, ada SOCSO, pemotongan RM300.5, SOCSO RM20.
pinjaman perumahan pertama sebab Siti beli rumah prima apartment di Bukit Jalil di mana 1,600, di mana gaji bersih Siti adalah 1,530. Kos sara hidup Siti termasuk mungkin dia ada motor untuk bergerak pergi kerja tadi, ya, termasuk duit makan minum dia dan segala pembelanjaan yang dia gunakan adalah sebanyak RM1,000, di mana baki tunai setiap bulan untuk Siti ada 530. Okey, baik. Jom kita tengok untuk aliran tunai Ali. Ali pendapatan dia 3,500. Okey, APF sok-sok dia buat pemotongan dan pinjaman perumahan pertama dia sebanyak 960. Kenapa 960? Sebab dia beli rumah teras di Bandar Baru Sultan Perdana harga 192. Okey, gaji bersih dia 2,170, di mana sara hidup dia sama juga macam Siti RM1,000, tapi dia ada dia perlu sewa rumah. Kenapa dia kena perlu sewa rumah? Siti tadi dia beli rumah tu dah siap dan dia tinggal dekat situ. Bayaran bulanan dia 1,600 dia kena bayar, tapi si Ali dia kena sewa rumah sebab dia beli rumah di Bandar Baru Setiawan Perdana. Berapa banyak sewaan rumah yang dia beli rumah, sewaan rumah di Seri Kembangan ataupun Serdang sebanyak RM800. Okey, dan mungkin 800 tu adalah rumah yang sama Siti beli di Bukit Jalil. Okey, separuh daripada biasanya separuh sewaan adalah separuh ataupun lebih sikit daripada bulanan yang kita kena tanggung dekat bank. Okey, pendapatan sewaan untuk BBSAP. Kelebihan untuk aliran tunai Ali ni, dia ada pendapatan sewaan. Sebab dia beli rumah tu, dia sewakan. Mustahil lah dia kerja dekat KL, dia pergi ulang-alik daripada Bandar Baru Sultan Perdana sampai ke KL, mungkin dia akan meninggal pada bulan yang pertama. Okey. So, dia sewakan. Pendapatan sewaannya adalah RM600. So, baki duit yang diperolehi oleh Ali adalah 970. Okey, tolong dengar. Jangan hilang fokus sebab ini poin-poin penting. Tolong tengok apa berlaku. Kehidupan Siti. Apa berlaku pada kehidupan Siti? Ada rumah apartmen harga RM320,000. Bulanan dia kena bayar dekat bank untuk tempoh 30 tahun RM1,600. Baki pendapatan bulanan dia ada RM530. Betul? Dan apa berlaku pada kehidupan Ali? Ali ada rumah teras Bandar Baru Sultan Perdana berharga RM192,000. Bulanan dia RM960 bulan. Tetapi disewakan dengan nilai sewaan sebanyak RM600 setiap bulan. Ali menyewa rumah apartmen di Serdang berharga RM800. Baki pendapatan Ali RM170. Baik. Apa berlaku kepada Siti selepas 10 tahun? Siapa nak tengok apa yang berlaku pada Siti selepas 10 tahun? Boleh tak kita sama-sama doakan kejayaan kita satu sama lain? Orang yang berjaya, dia suka doakan kejayaan. Cara doakan senang saja. You are the best, I'm the best, we are the best. 3, 2, 1. You are the best, I'm the best, we are the best. Okay, tahniah siapa yang doakan, pasti kejayaan milik anda. Apa berlaku kepada Siti selepas 10 tahun? Dia beli rumah apartmen, sudah tak selesa. Kenapa tak selesa? Sistem kumbahan tersumbat. Apa berlaku? Yuran penyelenggaraan naik setiap tahun. Facilities banyak yang dah rosak, lift ada 4, 2 je berfungsi, 2 lagi kena tunggu untuk repair. So beratur panjang nak naik. Kalau duduk level 32, nak naik tangga memang akan ada masalah dekat situ. Jiran Siti berbangsa India, subhanallah. Jiran dia adalah seorang bangsa India di mana setiap waktu maghrib bawa asap sembahyang. Siapa ada pernah jiran dengan India dia tahulah setiap maghrib dia akan asapkan rumah dia. Dan Siti stres. Kenapa Siti stres? Kenaikan harga rumah perlahan kerana Siti beli di kawasan yang lengkap infrastruktur. Selepas 10 tahun hanya berlaku kenaikan sebanyak RM100,000 sahaja. Kenapa naik RM100,000 saja? Sebab Siti beli dengan harga RM320. Dia beli dengan rumah dan infrastruktur yang mahal. So nak naik infrastruktur dekat Bukit Jalil dah ada LRT, dah ada highway, dah ada supermarket, dah ada hypermarket berdekatan dengan Puchong. So kemudahan tu dah lengkap. Okey, anggaran simpanan Siti. Tengok anggaran simpanan Siti RM530 tadi kali dengan 12 bulan dia ada RM6,360 sebulan. Okey, kali dengan 10 tahun pada dia umur 36 tahun ada RM63,600. Ini semua adalah anggaran. Kalau nak kalkulate tepat mesti ada kenaikan gaji Siti selepas 10 tahun dan sebagainya. Tapi ini nak buat gambaran supaya you boleh fikir, akhirnya faham kenapa orang wajib beli di rumah Bandar Baru Sultan Perdana. Okey, seterusnya aset hartanah Siti.
ada 420,000. Kenapa 420,000? Dulu beli harga 320,000, sekarang naik selepas 10 tahun naik 100,000 jadi 420,000. Kita pergi kepada Ali. Okey, selepas 10 tahun. Okey. Pertama, apa berlaku kepada Ali? Ali beli rumah Bandar Baru Serdang Perdana. Ali menyewa apartmen baru yang dibina oleh pemaju di Serdang. Okey. Dia memula sewa 800, dah duduk 10 tahun, rumah tu dah tak selesa, dia pindah kepada projek perumahan baru yang berada di Serdang. Okey. Di mana kadar sewaan yang sama tapi dapat rumah yang baru. Okey. Tanggungan kerosakan rumah selama 2 tahun ditanggung oleh pemaju. Untuk pengetahuan anda, siapa beli rumah yang baru siap, di mana untuk rumah yang baru siap ada defect liability, tanggungan kerosakan 2 tahun yang ditanggung oleh pemaju. Anda tak perlu duit untuk repair. Okey. So, rumah yang lama sewa, dia rumah sewa boleh dah pindah. Kalau Siti dia dah beli rumah tu nak pindah macam mana? Okey. So, apa berlaku sekarang? Ali gembira sebab dapat rumah baru, bayar bulanan yang sama. Okey. Seterusnya, apa kepada Ali lagi? Kadar sewaan rumah Ali di Bandar Baru Serdang Perdana selepas 10 tahun sama dengan pemotongan bulanan iaitu 960 bulan. Ni faham tak point ni? Faham tak maksud dia? Maksudnya, sebelum tu disewakan 600, tapi selepas 10 tahun, kenaikan berlaku 2 tahun ataupun 3 tahun sekali, di mana selepas 10 tahun, kadar sewaan dengan kadar pemotongan untuk bayaran balik pinjaman tadi sama, equal, iaitu RM960,000. RM960, sorry. Okey, seterusnya, rumah percuma untuk Ali telah bermula. Mulalah suasana Ali akan memiliki sebuah rumah percuma. Kenapa rumah percuma? Sebab dia tak perlu nak bayar bulanan, tak perlu tambah duit dia untuk bayar bulanan rumah tadi sebab kadar sewaan dan kadar pemotongan di bank equal sama. So Ali lebih gembira, lebih seronok lah, dah tak perlu nak mikirkan hutang-hutang tadi. Seterusnya, harga rumah di Bandar Baru Setiausaha Perdana tinggi kerana infrastruktur bertaraf bandar telah siap dibina sepenuhnya. Kita tengok di Bandar Baru Bangi, di Shah Alam, di bandar-bandar yang telah maju yang hebat, dia semestinya kenaikan itu berlaku kerana apa? Kerana orang selesa untuk tinggal. Kenapa selesa untuk tinggal? Sebab infrastruktur telah. Okay, harga beli dulu RM190,000 saja, murah je. Tapi selepas 10 tahun berharga RM350,000. Okey. Tengok ada yang macam tak fokus kat situ. Tolong tengok betul-betul ya. Keuntungan selepas 10 tahun adalah RM158,000. Ini kasar lah, keuntungan kasar dia. Kenapa? Sebab dulu dia beli 192, sekarang lepas 10 tahun, pada umur dia 36 tahun, rumah tu dah harga RM350,000, bermaksud ada pendapatan RM158,000 kasar. Okey, simpanan Ali ada RM970 kali 12 bulan. Kenapa 970? Dia punya tadi duit bersih kan, lepas tolak dia punya komitmen dan bayar bulanan rumah termasuk kadar sewaan, pendapatan sewaan ada baki 970 kali dengan 12 bulan ada 11,640. Okey. Dan untuk 10 tahun dia ada 116,400. Ini lebih kurang lah pasal dia. Okey. Aset hartanah Ali 350,000. Okey. Baik. Seterusnya. Okey, kita tengok harga, apa summary dia, apa kesimpulan dia. Harga rumah Ali beli dulu 192. Okey. Harga terkini selepas 10 tahun 350,000. Dan bulanan rumah 960 dibayar sepenuhnya oleh penyewa. Okey. Ni pada Ali umur 36 tahun Simpanan Ali ada 116,400 selama 10 tahun. Dan Ali bahagia kerana Ali sudah boleh merancang membina rumah idaman bersama isteri. Okay, sebab dia ada simpanan, dia dah ada aset. Ingat pada profil kewangan yang kita bincang pada minggu lepas, di mana untuk mencipta kekayaan adalah dengan memiliki simpanan yang cukup dan memiliki aset. Kena tahu sifat-sifat aset tadi membantu untuk memiliki kekayaan. So, Ali bahagia kerana Ali sudah boleh merancang untuk rumah idaman bersama isteri. So, apa berlaku kepada Siti? Harga rumah Siti beli 320,000. Okey, harga terkini selepas 10 tahun 420,000 dan bulanan rumah sebanyak 1,600 berbaki tempoh 20 tahun perlu dibayar sebab simpanan, dan simpanan sebanyak 63,000 selama tempoh 10 tahun tadi kita kira dah. Dan Siti tak gembira kerana rumah tak selesa. Kenapa tak selesa? Kita dah cerita tadi. Okey, rumah yang lama ada masalah untuk kerosakan dan sebagainya. Okey.
Dan Siti terjerat dengan konsep rumah untuk tinggal dan meninggal. Siapa biasa dengar ayat yang coach bagi? Untuk golongan B40, pertama cuba cari rumah yang at least ada jaminan persaraan. Kalau rumah apartmen, rumah teras atau rumah flat, minta maaf, adalah rumah yang tidak sesuai, nak raya nanti dah tua pun susah ya. Siti ni antara orang yang terjerat dengan konsep rumah untuk tinggal dan meninggal. Di bandar kalau kita bekerja dan kita sewa, sebab kita tahu kadar sewaan separuh daripada installment yang kena kita bayar kat bank. So kenapa perlu kita nak mencari rumah tadi, kita sewa cukup tapi kita cari sebuah aset. Rumah pertama landed seperti Bandar Baru Sdn Bernana ataupun Legenda Teluk Intan. Okey. Anda nak jadi seperti Ali atau Siti? Tolong type kat situ. Tolong komen. Nak jadi Ali ke nak jadi Siti? Nak tengok ada tak orang nak jadi Siti? Tengok komen ni. Ali. Ali semua. Tak ada nak jadi Siti ke? Oh, ada seorang Siti, tak ada? Tak ada, semua Ali, Alhamdulillah. Kalau semua nak Ali, percayalah kalau anda mampu untuk membantu golongan B40 di luar sana, ramai yang seperti Siti dan ramai juga yang kita kena bantu untuk jadi Ali. So, kesimpulan untuk malam ni, kenapa Bandar Baru Sdn Perdana dan Legenda Teluk Intan adalah bagus dan kita akur ada kelemahan dekat projek Bandar Baru. Sebab semua bandar-bandar baru bermula dengan kelemahan sebab kekuatan itu datang daripada kelemahan. Mana boleh mungkin wujud kekuatan kalau tidak wujud satu perkataan dipanggil kelemahan ataupun kekurangan. Dan percayalah, present value and future value. Mereka yang bijak mampu untuk mengagap apa yang ada sekarang dan apa yang ada akan datang. Mereka yang hebat berani untuk mencari cabaran, untuk terima cabaran sekarang untuk maju di masa hadapan. So itulah kehidupan. So coach harap pengkongsian coach kali ini dapat membantu membuka minda anda untuk anda betul-betul faham kenapa wajib kita memberi pemahaman kepada golongan B40 di luar sana yang mana mereka hadir di bandar untuk bekerja tetapi mereka berimpian untuk bersara di kampung halaman. Ramai sekali. So tolong faham tentang projek ini dengan baik, FAB, featuresnya, benefitnya, advantage-nya, tolong faham dengan baik dan tolong jelaskan mereka, wujudkanlah rumah mampu milik sebelum anda memiliki rumah idaman. Dan jangan sesekali jadi seperti Siti yang memiliki sebuah rumah untuk tinggal dan meninggal dan akhirnya dia kurang peluang untuk memiliki rumah yang mungkin lebih hebat lagi dia berakhirnya tempoh khidmat bekerjanya. So itu sahaja perkongsian pada coach. Harap membantu anda semua. You are the best, I'm the best, we are the best. Terima kasih.